Jenis yang pertama, yakin yang kuat dengan yakin yang lemah. Kuat yang dan lemah tadi macam kes Ashraf tadilah. Ashraf dia percaya 100% kematian akan berlaku, tapi sembahyang dia tak apa cukup. Maksud dia yakin tapi lemah yakin dia. Yang Akmal tadi dia yakin juga kematian akan berlaku dan sembahyang dia cukup. Jadi beza yakin mereka. Yakin yang kedua ialah yakin yang terang dan yakin yang tersembunyi. Contohnya, kalau orang tanya kita, kamu yakin tak kota Mekah tu wujud? Yakin, 100% yakin. Kamu yakin tak Vatican di Rom tadi tu, negara Rom tu wujud? Saya yakin 100%. Mekah pun dia yakin 100%, Vatican pun dia yakin 100%. Tapi antara dua-dua ni mana yang dia yakin lebih? Sudah tentulah Mekah. Sebab apa dia yakin Mekah lebih walaupun sama-sama 100%? Sebab dia biasa tengok gambar Mekah, selalu tengok. Orang lekat gambar sejadah di rumah, kadang-kadang dekat sejadah kita pun ada gambar Mekah. Dan orang balik Mekah pun cerita pula. Kalau masa bulan Ramadan tengok pula orang sembahyang tarawih di Mekah. Jadi benda tu selalu dia tengok, selalu dia dengar. Tapi cerita tentang Vatican di Rom tadi, dia jarang-jarang dengar. Dia yakin benda tu ada tapi jarang-jarang. Jarang-jarang tengok gambar Vatican. Jarang-jarang orang cerita pasal Vatican. Dan orang pergi Vatican pun balik sini tak cerita pun kat kita. Jadi beza. Walaupun kita percaya kewujudan Mekah 100%, kewujudan Vatican 100%, tapi terang lagi wujud Mekah tu tadi. Yakin jenis yang ketiga, yakin banyak, yakin sikit. Contoh dia ahli agama. Kalau kita tengok contohnya perempuan, dia yakin kalau tak sembahyang berdosa, dan dia memang jaga sembahyang. Dia yakin kalau tak puasa berdosa, jadi dia jaga puasa dia. Dia yakin kalau tak tutup aurat dengan sempurna berdosa, tapi dia tak tutup dengan sempurna. Ada bahagian yang dia kuat, ada bahagian yang tak kuat. Yang tu yang kata banyak dan sedikit kita. Imbas yang keenam. Ini yang kita nak bicarakan tentang ilmu hakikat syariat tadi. Kalam Imam Al-Ghazali yang sangat mendalam pengertian. Dalam kitab ni sikit dia je. Berapa baris tu? 5 baris tu je. Tapi huraian dia tu yang kita kena cerita panjang. Apa kata Imam Al-Ghazali? Di antaranya ialah tauhid, iaitu melihat segala sesuatu dari yang menyebabkan sebab-sebab dan tidak menoleh kepada perantara-perantara, tetapi melihat perantara-perantara itu dijadikan untuk kepentingannya. Tak ada hukum apa-apa pada perantara-perantara itu. Orang yang membenarkan ini adalah orang yang berkeyakinan penuh. Kalau kita baca seorang-seorang benda ni memang tak boleh faham lah apa benda perantara, apa benda ni kan. Kita buat penjelasan. Apakah yang menyebabkan segala sesuatu berlaku? Jadi jawapan dia, yang menyebabkan segala sesuatu berlaku ialah Allah. Dari segi hakikat. Dari segi hakikat, kipas angin berpusing bukan sebab elektrik, sebab Allah. Burung terbang sebab Allah. Kita bercakap boleh keluar suara sebab Allah. Apa saja yang berlaku semua sebab Allah. Jadi dari segi hakikat tak ada satu pun sebab makhluk. Cicak tiba-tiba jatuh sebab Allah. Kereta bergerak sebab Allah. Semua sebab Allah dari segi hakikat. Apa itu hakikat? Perkataan hakikat dan syariat ni ada dua bidang ilmu yang bicarakan. Satu ilmu tasawuf, satu ilmu hakikat. Sungguh pun dua-dua gunakan kalimah hakikat syariat, tapi maksud lain-lain. Macam cerita katak tadi tu. Maksud lain-lain. Apa itu hakikat? Hakikat ni ialah sesuatu yang berlaku yang kita pandang dari sudut kerja Tuhan. Pada hakikatnya semua yang berlaku adalah kerja Tuhan. Macam kita tengok pakaian kita, kita jemur kering. Kenapa kering? Dari segi hakikat Allah yang bagi kering. Dari segi hakikat kita tak tengok kerja makhluk lah. Semua kerja Allah kan? Orang kena tembak mati. Sebab apa dia mati? Sebab Allah. Semua kita tuju pada Allah, sebab semua yang berlaku kerja Allah. Dia tak ada kerja makhluk langsung. Yang tu dari segi hakikat. Apa pula syariat? Syariat, apa saja yang berlaku yang kita pandang dari sudut kerja makhluk. Pada syariatnya semua yang berlaku adalah kerja makhluk. Contoh tadi kita sidai baju. Baju kita kering. Kenapa kering? Kering sebab bahang matahari. Makhluk lah, sebab makhluk. Yang tu dari sudut syariat.
Jadi cakap kita ni ada dua jenis. Cakap hakikat ada, cakap syariat ada. Dan biasa kita cakap syariat. Kita jarang cakap hakikat. Sebab takut orang terkeliru. Oh, kita tadi saya kena penumbuk lah dengan azlan. Bila kita cakap syariat, azlan tumbuk. Tapi bila kita cakap hakikat, Allah yang tumbuk. Sebab azlan dia tak ada apa-apa kuasa. Cuma kalau kita kata tadi Allah tumbuk aku, kita cakap pada orang biasa, dia akan jadi keliru. Dia kata Allah tumbuk, maksud dia mengaku azlan tu Allah. Sebab tu cakap hakikat ni kita sembang sama-sama ahli kita. Kita tak sembang dalam masyarakat umum. Kalau sembang umum nanti dia datang salah faham. Kan masa berperang kan, Nabi dia baling batu. Ketika engkau melempar, bukan engkau yang melempar, tetapi Allah yang melempar. Tu ayat hakikat. Jadi kita faham kalau orang tu kata tadi Allah tumbuk aku, dia cakap hakikat. Bukan dia nak kata orang tu Tuhan. Tak, dia cakap hakikat, kita faham. Jadi di luar sana kita cakap syariat saja. Cakap hakikat takut orang terkeliru. Apakah pula para perantara itu? Dalam perkataan Imam Al-Ghazali tadi, dia ada sebut perantara. Perantara ni ialah makhluk. Maksudnya makhluk ialah tempat laluan ataupun perantara kepada segala pekerjaan Allah. Padahal dari segi hakikatnya Allah yang buat tu semua. Contoh tadi kita sedia baju, sedia tiba-tiba kering. Sebab apa kering? Sebab bahang matahari. Bahang matahari itu tempat laluan kerja Allah. Tu kita kena faham, tempat laluan kerja Allah. Tu yang perantara. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau kita ni benar-benar bertauhid lah, kita ni melihat segala sesuatu dari yang menyebabkan sebab-sebab dan tidak menoleh kepada perantara-perantara. Kita tengok apa-apa pun kita tahu ni semua pekerjaan Allah. Kata Imam Ghazali, kalau kita betul-betul bertauhid, kita nampak semua pekerjaan Allah. Kan? Burung terbang, tu pekerjaan Allah. Allah yang buatkan dia terbang. Kita tembak burung di atas pokok jatuh, Allah yang buatkan burung tu jatuh, bukan tembakan tu tadi. Kita tengok apa pun semua nampak pekerjaan Allah. Tu yang ahli-ahli sufi dia kata, dia tengok ke mana pun dia nampak Allah dahulunya. Tu bahasa dalam tu. Dia tengok mana pun dia nampak Allah dahulunya. Yang kita tak faham, kita kata ni ajaran sesat ni. Adakah dia tengok berhala, dia kata dia nampak Allah? Padahal orang tu dia nak cerita pekerjaan tu tadi. Pekerjaan tu tadi. Kita bagi contoh supaya tak salah faham. Pada syariatnya, pisau yang buatkan jari kita terluka, kita potong-potong buah terluka. Dari segi syariatnya, yang melukakan jari kita pisau. Dari segi hakikatnya, Allah yang bagi luka. Pisau tak ada apa-apa kuasa. Bila kita faham syariat hakikatnya, kita pun tenteram, tak ada masalah. Kita baca kitab-kitab lama pun kita faham